Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh tutup mic. Ajmal dia buka mic dulu. Okey, Ajmal baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita tambah sikit doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu. Hari ini hari Rabu, 10 hari bulan Februari 2021. Okey. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran secara atas talian kita. InsyaAllah lah, semoga kita sentiasa dapat tambah baik pembelajaran kita ni. Untuk pelajaran sirah, InsyaAllah banyak dah korang belajar pada tahun lepas. Cuma untuk tahun ni Ustaz akan ulang lagi, sebab berkenaan dengan sirah ni dia perlu sentiasa diulang sebab dia berkenaan dengan kisah, berkenaan dengan cerita Nabi, cerita sahabat. Okey, apakah cerita-cerita ataupun kisah-kisah Nabi sewaktu perjuangan Nabi ketika dahulu untuk meneruskan ataupun menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita. Yang sebelum ni kita telah belajar berkenaan dengan jihad. Okey, apakah maksud jihad? Kita dah tahu apa itu maksud jihad, berkorban daya dan tenaga untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, minggu lepas juga kita telah belajar berkenaan dengan jenis jihad. Okey, jenis jihad ada 5 kan? Kalau ikut minggu lepas kita belajar jenis jihad ada 5. Kita tahu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan hasutan syaitan, jihad menentang orang munafik, jihad menentang golongan kafir, jihad menentang golongan apa lagi? Satu lagi. Okey, tak apalah. Jadi kita dah tahu apa itu jenis jihad. Okey, seterusnya pada hari ini kita akan terus pelajaran kita lagi berkenaan dengan peperangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, peperangan ni kita perlu ingat kenapa kita perlu ingat berkenaan dengan peperangan. Perang kan tak elok, tetapi peperangan zaman Nabi ni lah yang menegakkan agama Allah sampai kat kita sekarang. Jadi perkara itu perlu diingat. Kita ingat apa yang kita berjuang, kita nak berjaya kan. Contoh kita nak lulus ujian ataupun nak dapat 100% markah. Kita ingat apa usaha yang kita buat. Ni kita ingat apakah perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai dapat agama Allah tu dapat disebarkan pada zaman kita ni. Kita dah beza berapa tahun dah? 14,000 tahun. Ataupun sekarang kalau hijrah, kalau ikut tahun hijrah 1400 berapa dah kita ni? Dah banyak dah. 1400 lebih dah tahun. Jadi agama Islam alhamdulillah semakin tertegak disebabkan perjuangan Nabi pada zaman dahulu. Nabi berjuang secara maknanya bersungguh-sungguh lah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada hari ini kita terus pelajaran kita berkenaan dengan Perang Badar. Okey, siapa ingat lagi pelajaran pada tahun lepas berkenaan dengan Perang Badar? Siapa ingat?
Jumal ingat. Perang Badar. Apa Ainul? Yep. Jangan baca buku. Ingat dalam kepala. Tak baca buku sekejap. Perang Apa? Badar ni perang perang yang janganlah baca. Cepat. Jumal ingat Jumal. Perang apa? Perang Badar. Buka mic. Ada Apa Jumal? perang yang Allah bantu Semua perang Allah bantu. kan. Sini macam malaikat datang tolong. Malaikat datang tolong. Apa lagi? Siapa lagi ingat? Asri. Asri pula. Asri, siapa? Kak Mike. Apa perang Badar Asri? Ingat tak? Tak ingat. Untuk Mike. Aran. Tak ingat juga. Fakrullah. Tidur. Apa perang Badar? Kak Mike. Imran ingat. Tak ingat juga. Junaidi, mana Junaidi? Buka mic, buka kamera. Apa perang Badar Junaidi? Ada 313 tentera Islam. 13 tentera Islam. Tentera kafir berapa? 1000. 1000. Oh, bagusnya Ajman ni. Okey. Tak apa. Kita ulang balik pelajaran berkenaan dengan perang Badar. Walaupun korang dah belajar pada tahun lepas dengan Ustazah Jannah, tapi tak apa. Kita ulang lagi. Disebabkan pelajaran perang Badar ni ada dalam pelajaran tahun 5 sebenarnya. Tapi Ustazah Jannah dah sebut sebab dia nak ulang sentiasa pelajaran UPKK. Sebab kemungkinan korang akan periksa UPKK kan. Jadi penting untuk ajar semua terus. Jadi perlu ajar semua terus buat latihan. Tak apalah. Untuk hari ni kita buat ulangan sedikit berkenaan dengan perang Badar. Okey, lepas tu kita akan buat latihan dalam buku inovatif kita tu. Okey, boleh tengok skrin. Siapa yang tak ada buku. Okey, perang Badar unit 1 muka surat 10. Okey, tengok muka surat sebelah terus. Okey, kita baca sikit. Dengar je Ustaz baca. Lepas tu kalau Ustaz letih, Ustaz suruhlah siapa-siapa baca. Okey, semenjak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak henti-henti berusaha dengan sedaya upaya untuk menghancurkan Islam. Okey, Nabi dah berjaya dah menyebarkan agama Allah di Mekah. Bukan dah berjaya, maknanya dia sebarkan agama Allah di Mekah. Lepas tu orang kafir terlalu ramai di Mekah, jadi menyebabkan Nabi Muhammad SAW ni terpaksa berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Nabi berhijrah ke Madinah ni, semenjak Nabi berhijrah ke Madinah ni, orang kafir Quraisy di Mekah tadi tidak henti-henti berusaha, maknanya sedaya upaya mereka untuk menghancurkan Islam. Dia tahu Nabi tadi pergi ke Madinah untuk menyebarkan agama. Lepas tu orang kat Mekah tadi tak puas hati. Lepas tu dia nak usaha sedaya upaya dia untuk menghancurkan juga agama Islam ni. Itu maksud dia. Okey. Orang Islam telah mendapat perkhabaran bahawa orang kafir Quraisy tidak akan membiarkan orang kafir Quraisy kat Mekah tadi, memang dia tak akan biarkan Nabi menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia tidak akan membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup dengan aman di Madinah. Kita tahu kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ke Madinah disambut dengan baik. Orang Madinah ni baik kan. Lepas tu ada golongan Muhajirin, ada golongan Ansar. Maknanya terbentuk perpaduan ataupun kedamaian di Madinah. Jadi orang kafir Quraisy di Mekah tadi tak puas hati dengan dakwah Nabi tu. Tak puas hati dengan hijrah Nabi kita tu. Dia tak akan biarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ni hidup aman di Madinah. Oleh yang demikian, Nabi sentiasa berjaga pada waktu malam. Nabi sentiasa berjaga pada waktu malam. Sebabkan tadilah orang kafir Quraisy tak akan duduk diam. Baginda juga dikawal oleh sahabat baginda. Maknanya sahabat pun tahulah orang kafir Quraisy ni akan cuba sedaya upaya. Yang utama sekali dia nak bunuh Nabi lah. Maknanya orang kafir ni dia nak bunuh kepala dia. Nabi Muhammad lah kepala untuk menyebarkan agama Islam ni. Okay. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Ni tahun kedua dah. Nabi dah masuk 2 tahun dah. Maknanya setahun lebih lah. Tahun kedua dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin satu pasukan tentera seramai 313. Yang Ajmal cakap tadi, maknanya Nabi keluar untuk memimpin pasukan tentera seramai 313 orang je. Okey. Yang dilengkapi dengan 2 ekor kuda, 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta. Tu je yang ada dalam pasukan Islam waktu tu. 313 orang, 2 ekor kuda dan 70 ekor unta sebagai tunggangan mereka. Jadi bilang berapa orang ni? Tadi 313. Yang dapat naik berapa orang? 72 orang je. 2 ekor kuda, 70 unta sebagai tunggangan mereka. Pasukan tentera Islam ini bertujuan untuk menyekat rombongan rombongan dagang, rombongan pedagang daripada Quraisy. Pedagang ni jual barang lah. Orang yang daripada Mekah datang untuk jual barang, menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan ni daripada Mekah. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ni kumpulan dagang Quraisy. Ustaz tanda sikit. Ni. Kumpulan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Okey, tadi tentera Nabi 313, 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Okey. Seulang balik, bertujuan untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ni tentera Quraisy ni dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka mahu mengambil semula harta orang Islam. Apa yang Abu Sufyan ni nak buat? Dia nak ambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh bukan. Maknanya kumpulan Nabi ni nak ambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika meninggalkan kota Mekah. Maknanya kumpulan Nabi tadi bertujuan nak pergi ke Mekah untuk ambil semula harta orang Islam yang dirampas. Maknanya tadi masa ketika berlakunya peristiwa hijrah, Nabi dan sekumpulan orang Islam keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Kita tahu kan, ini adalah peristiwa hijrah. Pada waktu itu, pada waktu hijrah ni, Nabi keluar secara senyap-senyap. Jadi orang Quraisy tak tahu pun sebenarnya. Tak tahu. Jadi dia keluar secara senyap-senyap. Harta pun tak bawa, tinggal di rumah. Jadi orang kafir Quraisy ni dia rampas harta-harta tadi. Jadi setelah bertapak di Madinah, Nabi dan sahabat-sahabat dia pergi ke Mekah semula, nak pergi ke Mekah untuk ambil balik harta-harta yang dirampas tadi. Untuk berbincanglah untuk ambil balik harta-harta yang dirampas di kota Mekah tadi. Okey. Kita tengok balik, tengok lagi muka surat seterusnya.
Okey, berita keberangkatan tentera muslimin diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan tadi kita tahu dia datang untuk berdagang kan? Berdagang. Dia berdagang nak datang ke Madinah lah untuk berdagang. Jadi dia tahu Nabi kumpul tentera seramai 313 orang. Kuda tadi berapa? Dua ekor kuda. Lepas tu 70 ekor unta kan. Jadi kumpulan kafir Quraisy Abu Sufyan tadi, dia tahu berita kaum muslimin ni berangkat untuk datang ke Mekah. Jadi beliau dengan segera menghubungi Abu Jahal. Maknanya Abu Sufyan tadi hubungi Abu Jahal di Mekah bagi memohon bantuan tentera. Jadi dia call Abu Jahal, bukan call lah, dia hantar surat ke macam mana. Jadi dia hubungi Abu Jahal untuk meminta bantuan untuk menghantar sekumpulan tentera sebab dia takut Nabi ni akan menyerang dia. Walhal Nabi ni hanya nak pergi ke Mekah untuk mengambil balik harta rampasan tadi. Harta rampasan yang Ustaz cerita ketika berlaku peristiwa hijrah tadi, kaum muslimin ni tinggal barang-barang dia kan. Jadi nak ambil balik barang tadi yang ditinggal. Barang-barang yang ditinggal tadi dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan ni menyampaikan berita bahawa macam Nabi nak serang dia. Jadi dia minta bantuan tentera daripada Abu Jahal. Mana Abu Jahal ketua Mekah kot masa tu. Okey, untuk melindungi rombongan, perdagangan dan harta benda yang mereka bawa. Dia nak melindungi kaum dia lah, maknanya kelompok perdagangan dia tu. Okey, Abu Jahal telah keluar dengan memimpin seramai 1000 tentera. Abu Jahal keluar 1000 terus. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad ni sikit je datang, bukan datang nak berperang pun. Datang nak ambil barang di Mekah. Abu Sufyan tadi berada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Dia takut. Dia takut kumpulan Nabi ni serang dia. Takut barang dia habis. Diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi Abu Jahal pun hantar 1000 orang tentera lengkap bersenjata dan bertemu dengan tentera Islam di suatu tempat bernama Badar. Itulah dinamakan Perang Badar disebabkan tempat tu. Maknanya pertemuan tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy ni seramai 1000 orang ni di Badar, tempat yang bernama Badar yang terletak kira-kira 150 km daripada Madinah. Jauh ni, 150 km daripada Madinah. Okey, macam tu cerita dia. Plot awal dia, Nabi nak pergi ke Mekah untuk ambil barang sahaja. Ada kelompok kafir Quraisy yang berniaga, iaitu diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bawa harta benda dia lah nak berniaga. Jadi dia takut Nabi akan serang dia. Dia hubungi Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menghantar 1000 orang tentera lengkap bersenjata untuk melindungi dia lah. Tetapi berlaku peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah ni. Okey, di Badar. Okey, seterusnya pada 17 Ramadan bersamaan 12 Januari tahun 624 Masehi. Ingat ni, 17 Ramadan 12 tak payah ni, tak penting kot. Ingat 17 Ramadan tak apa dah. 12 Januari tahun 624 Masehi ni siapa boleh ingat? Cuba ingat. Yang penting 17 Ramadan ni kena ingat. Kalau orang tanya tarikh Perang Badar 17 Ramadan. Berlakulah Perang Badar yang dimulai dengan cabar-mencabar antara panglima perang masing-masing. Dia biasalah perang zaman Nabi ni, memang dia akan temukan kedua-dua panglima musuh, panglima Islam. Jadi temukan dulu antara panglima masing-masing. Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith daripada pihak Islam berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Ni Ubaidah bin Harith daripada pihak Islam berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah.
Hamzah bin Abdul Muttalib berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah dan Ali bin Abi Talib berlawan dengan Al-Walid bin Utbah. Setelah berlaku perlawanan hebat, akhirnya ketiga-tiga pahlawan musuh tewas. Tewas tiga-tiga pahlawan musuh tadi. Berlawan dengan ketiga-tiga panglima-panglima daripada pihak Islam. Okey, jadi musuh semua tewas. Kemudian berlakulah peperangan yang sengit, berkesudahan dengan kekalahan teruk di pihak tentera musyrikin. Kalah yang 1000 orang tadi. Seramai 70 orang tentera mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, dan 70 orang lain ditawan. Maknanya 70 orang tentera mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, dan 70 orang lain ditawan. Sedangkan di pihak tentera muslimin hanya 14 orang tentera syahid. Kita tengok pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Okey. Ya. tawan tu apa? Ditawan ni kalah lah, dikalahkan. Okey. Yang penting kita tahu apakah sebab berlakunya perang Badar, dan kita boleh jelaskan sedikit macam mana berapa orang tentera. 313 orang tentera pihak Islam, 1000 orang tentera di pihak kafir. Apakah yang menyebabkan peperangan mula-mulanya? Disebabkan kumpulan pedagang daripada kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Dia yang buat report salah. Dia cakap nak serang dia lah. Walhal hanya nak datang ke Mekah untuk ambil barang je sebenarnya. Jadi bertemulah antara dua tentera ni. Tentera ya. Ya Jamal. Abu Sufyan tak ikut perang ke Ustaz? Ikutlah. Tak pasti dalam ni. Kemungkinan tak ikut kot sebab dia kumpulan pedagang. Sebab yang ikut yang ketuai kumpulan musyrikin tadi Abu Jahal. Dia pun terbunuh lah. Kita tahu tadi Abu Jahal juga terbunuh, dan 70 orang Islam, orang kafir yang lain ditawan. Sedangkan di pihak tentera muslimin hanya 14 orang tentera yang syahid. Maknanya seramai 313 tadi, maknanya 14 orang je syahid. Jadi macam itulah cerita berkenaan dengan perang Badar. Okey, perang Badar ni sebenarnya panjang lagi ceritanya. Macam Jamal cerita, ada berlakunya pertolongan daripada malaikat. Allah hantar tentera-tentera dia juga. Disebabkan kita tengoklah perbezaan antara 313 dengan 1000 orang tentera. Terlalu ramai kan. Tapi mudah je dikalahkan oleh tentera Islam. Maknanya tentera yang 1000 orang tadi mudah je dikalahkan oleh tentera Islam. Kemungkinannya maknanya berlakunya antara peperangan Allah hantar tentera lain, bukan daripada manusia. Maknanya Allah hantar tentera daripada malaikat. Cuma tak diceritakan di sini. Maknanya dalam buku kita ni hanya diceritakan berkenaan dengan tarikh 17 Ramadan. Siapakah nama panglima-panglima Islam yang berperang tadi? Yang 3 orang tadi. Ubaidah bin Harith, apa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Lepas tu Ali bin Abi Talib. 3 orang berlawan dengan panglima musuh, panglima pihak kafir Quraisy. Okey, ada apa-apa soalan? Ada. Okey, faham macam tu pun dah okey dah. Mana ingat tarikh-tarikh, apakah sebab dia, berapa orang tentera yang terlibat. Kalau nak tambah lagi, 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Siapakah yang memimpin pasukan dagang ataupun pedagang daripada Quraisy tu? Kafir Quraisy, Abu Sufyan.
Siapakah yang dihubungi oleh Abu Sufyan tadi? Abu Jahal. Abu Jahal pun menghantar tentera daripada pihak musyrikin Mekah seramai 1,000 orang, lengkap bersenjata. Siapakah bilakah berlakunya peristiwa perang Badar ni? 17 Ramadan bersamaan 12 Januari tahun 624 Masihi. Okey, kenapakah digelar dengan perang Badar? Tempat pertemuan antara tentera Islam dengan tentera kafir ni di Badar. Nama dia Badar. Jadi disebabkan itulah digelar perang Badar. Okey. Dan siapakah yang memenangi peperangan ni? Orang Islam yang menang. Tentera Islam. Islam yang menang dan ramai orang tentera musyrikin ataupun kafir Quraisy ni yang terbunuh, seramai 70 orang terbunuh. Okey, dan orang muslimin ataupun golongan Islam ni terbunuh hanya 14 orang sahaja. Tu kalau dah ingat yang tu pun dah cukup untuk maknanya kita tahu apakah benda penting dalam perang Badar. Okey. Saya rasa itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita habiskan pelajaran, Ustaz nak suruh buka kamera, Ustaz nak ambil gambar. Let's go. Semua buka kamera. Buka kamera. Buka kamera. User siapa user? Tak tahu. Play tadi tak bunyi apa-apa. Batrisha. Tak apa-apa. Batrisha? Wait, what? Batrisha user. Batrisha ke? Betul? Betul Batisha. Kalau kelabu ni memang Jangan Okey. pasal nama pelik-pelik lah. Duduk diam. Duduk elok-elok. Bagi nampak muka. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Nanti Ustaz akan bagi latihan buat dalam buku siri inovatif yang warna kuning tu. Siapa yang tak ada buku boleh print. Ustaz akan hantar PDF. Nah, Ustaz. Ya. Apa Ajman? Apa? Bagi tahu dulu. Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya rasa tak ada apa-apa dah. Tak ada makan semua dalam keadaan sihat lah. Semua sihat kan? Sehat. Okey. Atau sikit sesama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buku surat berapa Ustaz? Ke surah 4. Nanti Ustaz cakap. Dalam GC ke? Ya. Buat terus. Ke surah 4. Musa 4 je. Apa yang nak buat terus. Musa 4. Buku surat 4? Okey. Lepas tu hantar gambar dalam GC. Okay.